Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ya, alhamdulillah pada pagi ini hari Selasa 16 Ogos sama dengan 18 Muharram, InsyaAllah kita telah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu sembang subuh, dan juga kita telah melayakkan diri kita untuk bersama-sama. InsyaAllah kita akan berada bersama-sama dengan para malaikat yang akan mendoakan kita. Mudah-mudahan majlis kita ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan ini. Dibagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah diiringi dengan doa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan fikiran kita, sedangkan hati kita, dan Allah berkati dan rahmati majlis kita ini, insyaAllah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmati perhimpunan kami ini, ya Allah. Sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, supaya dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah pagi ini sekali lagi kita berada dalam sesi sembang subuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Matron Coach Rosita yang akan berkongsi ilmu kita berkenaan dengan kenali sistem tubuh anda dari sudut sains. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Matron Coach Rosita sebentar nanti. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua sihat-sihat ya. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Saya hari ni ya, pagi ni memilih tajuk Batu Hempedu. Batu Hempedu ni sebenarnya berada di pundi Hempedu lah kan. Jadi kalau apa nama, sebab apa saya memilih tajuk ni, sebab saya rasa dah banyak peningkatan berlaku kepada penyakit di pundi Hempedu ni. Ya, terutama bila adanya batu karang di pundi Hempedu. Jadi mari kita tengok di mana sebenarnya pundi Hempedu kita. Okey.
next ni. Okey, bila kita tengok pundi hempedu kita ni dia kecil. Macam kalau bentuk dia macam buah pear, kecil sahaja. Ni selalu ini pundi hempedu kita. Dia memang berdekatan berdekatan dengan hati, dengan kita punya pankreas. Dulu saya dah cerita pasal pankreas. Kemudian dekat dengan kita punya usus atau dipanggil duodenum. Dia ada berkait ni Okey, next. Seterusnya ni. Okey, jadi apa yang kita tengok di sini ialah okey. Selalunya berlaku di sini ialah penyakit batu empedu atau ada batu karang. Ya, jadi ini yang menjadi masalah sering dihadapi oleh penduduk Malaysia lah. Sebab itu macam saya katakan hari itu waiting list untuk membuang pundi hempedu ni banyak di hospital kerajaan. Jadi sebab itulah bila saya punya doktor membuat satu tindakan action yang sangat baguslah untuk membantu orang-orang di hospital-hospital swasta yang daripada menahan sakit berbulan-bulan tunggu untuk nak buat operation. So kami telah buat satu tim iaitu di hospital swasta untuk membantu. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab ia ada kaitan dengan peningkatan pengamalan makanan yang berlemak. Jadi memang tak boleh dinafikan pemakanan hari ini pelbagai semakin canggih teknologi, semakin kita mendapat makanan yang tidak berapa sihat sebenarnya kan, terutama yang berlemak ni. Jadi penyakit macam batu empedu ni agak unik kerana melibatkan 3 organ. 3 organ yang ada dalam tubuh badan kita seperti yang kita tengok tadi iaitu hati, pundi empedu dan pankreas. Okey. Jadi risiko untuk mendapat penyakit batu empedu ni atau batu karang ada 5 hingga 10% dan kemungkinan 1 hingga 2 orang setiap 1000 orang tu memang ada. Saya rasa malah sekarang lebih meningkatlah. Jadi komponen utama dalam empedu itu sebenarnya seperti saya kata tadi ialah kolesterol, garam empedu dan bilirubin. Jadi kebanyakan 80% batu empedu terdiri daripada kolesterol lah sebenarnya. Okey. Jadi siapa yang berisiko untuk mendapatnya? Kalau di segi jantina, wanita memang berisiko 2 kali ganda lah daripada lelaki. Sebab apa? Kita ni ada banyak jumlah hormon kita ni selalunya berlebihan daripada diri kita lah lelaki agak kurang. Sebab apa? Kadang-kadang mana yang kita mengambil perancang yang mendedahkan wanita kepada hormon progesteron tu yang boleh meningkatkan sebenarnya tahap kolesterol dalam empedu. Jadi itu salah satu sebab. Kemudian berat badan juga, obesiti lah risiko kolesterol yang tinggi dalam darah maka dia mudah untuk mendapat batu empedu. Dari segi umur pula kalau lebih daripada 60 tahun yang mempunyai batu empedu ni lebih tinggilah. 20% adalah di kalangan wanita dan 5 hingga 10% daripada kalangan lelaki. Sebab perempuan ni lebih berkolesterol. Okey. Jadi apakah fungsi 3 organ kita yang penting dalam tubuh kita ini? Hati berfungsi menjalankan lebih daripada 500 fungsi penting dia utamanya ialah untuk membersihkan darah kotor dan merembeskan cecair empedu tadi yang akan disimpan di dalam pundi empedu. Jadi maknanya cecair empedu ni datang daripada hati. Dia dibuat daripada hati, dalam hati itu tadi, kemudian dialirkan, disimpan dalam pundi empedu untuk kegunaan yang biasa yang diperlukan. Jadi pundi empedu pula dia adalah untuk membantu sistem pencernaan.
Sebab itu tadi bila cecair empedu dah buat di hati, disimpan di dalam pundi empedu untuk memecahkan molekul-molekul lemak yang besar-besar tu. Tujuannya kepada molekul yang kecil. Ya, yang kecil asid lemak lah ya. Dengan menggunakan enzim atau cecair empedu tadi yang telah direfreskan. Kenapa slide ni tak, di mana pankreas saya ni? Oh, pankreas tertutup. Okey, tak apalah. So pankreas kita dah tahu hari tu dia mengeluarkan insulin kan. Jadi okey, bagaimana pula batu karang terjadi dalam empedu Jadi kita tahu tadi hati menghasilkan empedu. Ya, cecair empedu okey. Jadi dia berwarna coklat warna coklat kehijauan, hijau yang pekat ya. Ya, yang mengandungi garam empedu yang cecair lemak. Jadi seperti kata tadi, kolesterol dan bahan-bahan kimia yang ada dalam empedu tadi. Cecair pekat ni disimpan dalam pundi empedu sehingga ia diperlukan untuk mencernakan lemak di dalam usus kecil. Maknanya tujuannya untuk mencernakan lemak, tadi dah bagi tahu untuk mengecilkan lemak yang besar menjadi lebih kecil. Jadi apabila kita makan, pundi empedu akan mengecut dan membebaskan empedu melalui ductus cystic. Maknanya dia punya salu dan memasukkan ke empedu biasa. Kemudian ductus empedu ni akan membawa empedu ke bahagian usus kecil yang kita panggil duodenum, yang dekat je dengan tadi pankreas dekat-dekat semua. Di mana ia akan mula memecahkan lemak dalam makanan. Okey, tugas dia ya. Okey, next. Seterusnya ni. Kenapa pula nak kena buang empedu pundi empedu adalah antara organ yang kita boleh hidup tanpanya. Tak ada empedu, okey, masih lagi boleh hidup. Ya. Cuma kalau pankreas tak boleh, kena ada. Kalau hati pun mungkin boleh buang sikit, tapi tak boleh secara total. Ya. Jadi pundi empedu terdedah kepada pembentukan batu karang. Sebab itu kita boleh buang. Jadi batu karang adalah deposit keras bahan-bahan keras yang dalam empedu yang tersekat di dalam pundi empedu. Bila dia tersekat, jadi dia cecair dia tak boleh membantu dalam sistem pencernaan. Ya, dia block kat situlah ya. Ataupun ada jangkitan jangkit batu empedu ni ataupun jangkitan empedu dipanggil cholecystitis boleh menyebabkan sakit sekejap. Ya, kadang rasa sakit, kadang dia kekal lama. Itu dah teruklah batu karang juga boleh menyebabkan jangkitan untuk membentuk yang boleh menyebabkan kembung. Dia boleh rasa kembung, macam angin, rasa mual, nak muntah dan sakit yang keterlaluan. Ini perlukan pembedahan lah. Tak boleh nak diatasi lagi lah Maka ubat tahan sakit pun kadang-kadang tak boleh, orang kata tak betul dibantulah. Okey, next. Jadi antara simptom-simptom yang menyebabkan empedu anda perlu buang ialah macam saya kata tadilah, kesakitan yang teramat sangat. Kadang-kadang ingat appendix tapi bila kita buat ultrasound, bila tengok, oh rupanya ada batu dia sakit ni selalu di bahagian atas badan, bahagian tengah perut, bahu kanan, kadang-kadang di belakang. Di belakang kita di tengah belakang tu rasa macam macam angin ke sakit, tersepit-sepit rasa yang tak tahan tu Kemudian demam. Bila demam ni maknanya ada jangkitan di situ. Ya, dia demam ni kalau kita tahu kita demam, kita ada jangkitan. Contoh kita demam, mungkin ada jangkitan di paru-paru, apa saja demam lah. Demam mungkin ada jangkitan di salur darah, kita tak tahu kan. Jadi macam di sini kalau demam maknanya ada jangkitan di pundi empedu lah. Macam kembung perut tadi saya kata angin kan. Yang ketara sangat bila kulit berwarna kuning ataupun mata kita tu nampak kuning sebab color dia tu color empedu tadi dia kalau dah hijau pekat lepas tu dia jadi cair-cair sikit dia kuning Okey, kadang-kadang doktor mencadangkan kalau boleh tahan lagi, boleh tunggu lagi, jaga pemakanan dululah. Jaga pemakanan, mana kalau tak boleh dikawal dengan pemakanan kalau sakit kalau tak boleh dikurangkan jadi dia kena buat pembedahan. Okey.
Fikir seorang wanita yang berusia mempunyai tubuh yang agak berisi macam saya contoh risiko boleh dapat menghadapi batu karang agak tinggilah. Tapi insya-Allah setakat ini alhamdulillah belum ada lagi mungkin alhamdulillah mungkin dengan mengamalkan gaman itu membantulah daripada untuk mengumpulkan batu di pundi empedu kan. Jadi kalau ada sebarang masalah dalam sistem atau masalah kronik yang lain yang menyebabkan pundi empedu ni kena buanglah. Kena buat bedah lah. Okey. Next. Okey, bila pembedahan berlaku kita tengok pembedahan laparoskopik laparoskopik ni maknanya pakai tebuk 4 lubang saja di perut dan kita akan buat prosedur tu menengok kamera lah. Alat-alatnya minimal. Jadi kalau 4 lubang maknanya 4 alat jadi bagi kenapa dia tak ini bagi pembedahan yang biasalah, yang biasa sebenarnya. Kalau kata dia sebagai major, tetapi itulah saya kata hari ini disebabkan oleh teknologi, jadi dia mudah untuk kena gambar saya tak betul dari mana dia betulkan jadi tak berapa nak center. Okey. Tapi tak apa, bila kita tengok di sini kan, bila empedu kita di gallbladder ni kan nampak kat situ kan warna hijau ni. Kemudian bila dah buang tak ada lah empedu tu. After kita buang gallbladder maknanya dia dah tak ada lah tu. Kosong. Kalau ini dipanggil dibuat secara laparoskopik. Kalau kadang-kadang terpaksa buat pembedahan open maknanya melalui depan perut tu tadi kita kena buang, kita kena potong perut tu lah. Tapi itu kes-kes yang macam mungkin dulu dia pernah buat pembedahan kan. Jadi dia ada parut-parut. Jadi kita tak boleh nak buat secara laparoskopik lah. Okey. Next. Ini itulah gambar ni agak lari. Tak tahu macam mana boleh lari. Ini adalah saya semasa baru ni minggu lepas lah kami berada di hospital swasta ni. Itu tim kita semasa buat pembedahan di mana doktor hanya pandang kamera TV sana ini yang saya kata tadi laparoskopik di mana kita hanya menggunakan 4 lubang sahaja. Kemudian bila kita dah potong dia punya saluran, dah kita clamp dia, kemudian kita keluarkan empedu tu melalui pusat tadi. Kemudian kita tengoklah apa batu yang ada dalam pundi empedu tu. Next ni. Ada batu kan? Ini antara batu. Okay. Antara batu-batu yang ada dalam pundi empedu dia berbagai bentuk ada daripada kecil sampailah ke besar ada yang besar bola golf pun ada. Ada pasir-pasir halus pun ada. Ni batu empedu lah. Okey. Jadi maknanya bila dah buang jangan risau. Tak apa, jangan risau Kebiasaan dia akan dia selalu membuang air besar kalau orang dah tak ada empedu ni. Mungkin sebabkan peningkatan dalam asid empedu yang boleh bertindak sebagai julam, sebagai bahan untuk mudah dia membuang walaupun puncanya sebenarnya tak diketahui Jika tersilap makan sikit, macam kita makan sikit je, macam aku terlampau pedas ke, boleh mengakibatkan selalu nak ke toilet. Itu sahaja. Tapi tak semua orang macam itulah okey. Next. Jadi apakah diet orang yang sakit empedu ni ataupun yang telah buang? Jadi kita perlukan air. Jadi minum banyak air masak untuk membersihkan air kencing. Membersihkan air kencing. Kalau air kencing kita selalu pekat macam teh elakkan minum manis, terutama minum yang berkarbonat kekurangan vitamin B6 ni kan selalunya dan potasium ni menyebabkan pembentukan batu karang lah. Jadi
makanan seperti bali, kentang, keledek yang berasaskan gandum. Jadi bunga kopi dan pisang mengatasi masalah kekurangan bisik ni. Ya, sebab dia tinggi ya. Jadi banyakkan makan sayur-sayuran lah, biasalah buah-buahan yang kaya dengan serat ya. Kalau susah sangat nak minum sayuran, nak makan sayuran ataupun buah-buahan, apa kita boleh ambil? Kalau dalam kita punya produk, makan je lah fiber, betul tak? Fiber pack tu. Ya. Jadi orang yang dah tak ada empedu ni dia kena kurangkan semua protein lah, protein, lemak ya. Jadi gunakan protein yang macam tumbuh-tumbuhan lah. Ya. Jadi kalau macam dalam gamat pun kita ada protein kan. Jadi sangat baguslah diamalkan ya. Kurangkan minum berkafein lah ya, dan juga beralkohol. Okey. Okay. Sebenarnya apa kepentingan penghazaman lemak tadi tu kenapa cecair empedu tu perlu ada untuk penghadaman lemak? Dia vitamin larut lemak, contohnya seperti vitamin A, D, E dan K sangat memerlukan lemak untuk dihadam. Jadi jika dah ada masalah penghadaman lemak, mungkin badan akan kekurangan vitamin ni. Jadi daripada mana kita nak tambahkan vitamin kita? Daripada suplemen. Jadi ini kaitan je. Jangan lupa ambil suplemen. Apa yang ada dalam gamat tu nanti kena belajarlah apa yang ada, vitamin-vitamin yang ada dalam gamat. Kan? Okey. Jangan lupa badan kita dia banyak menghasilkan vitamin sendiri kecuali vitamin D lah. Vitamin D kita boleh ambil melalui tablet ataupun kita boleh pergi berjemur lah ya. Vitamin-vitamin ini memainkan peran penting untuk kesihatan otak, saraf dan juga sistem imun. Jadi penting vitamin. Betul tak? Jadi suplemen sebagai alternatif ya untuk kita nak tambahkan kita punya untuk kesihatan otak, saraf dan juga sistem imun. Sebab itu vitamin penting ya. Okey. Apakah kaitan empedu dengan penghadaman lemak? Seperti yang saya dah kata awal-awal tadi ya. Empedu berfungsi untuk memecahkan lemak kepada molekul-molekul kecil supaya senang dihazam dan diserap. Itu yang penting empedu ni, cecair dia tadi. Bagi orang yang terpaksa buang puding empedu kerana apa saja minit, jangan risau seperti kata tadi. Kerana puding empedu berfungsi sebagai beg untuk menyimpan cecair empedu. Yang macam buah pear tadi tu kan. Dia untuk simpan cecair empedu sahaja. Jadi sedangkan penghasilan cecair empedu itu berlaku di hati. Di hati. Jadi jagalah hati. Bukan hati roh, hati organ tu tadi ya. Namun hati tidak mengambil bahagian dalam menyimpan cecair empedu. Dia tidak simpan, dia produce saja, dia mengeluarkan saja. Jadi masalah yang dihadapi orang-orang yang tiada puding empedu ialah hati akan mengambil masa sikitlah untuk menghasilkan cecair empedu tu. Lambat sikitlah ya berbanding dengan ready made yang kita dah hati dah produce, disimpan dalam kantung tu tadi kan. Jadi bila ada je lemak dia akan keluar. Jadi bila tak ada dia akan lambat sikit. Jadi ada gangguan sikitlah kepada lemak yang kita makan. Jadi orang yang dah tak ada empedu ni kurangkanlah makanan berlemak. Okey. Jadi antara trik yang boleh diamalkan untuk penghadaman lemak yang lebih baik ialah elakkan lemak tepung. Lemak separa tepung Jadi macam kita bolehlah bila kita nak beli makanan kita kena perhati dululah. Kita kena tengok-tengok dulu makanan kita tu. Jangan jumpa je benda nak beli. Semua teringat. Bila apa tahu, bila kita pergi pasar raya contoh, kadang-kadang kita tak buat list pun. Itu yang masalahnya tu kan. Bila pergi je tengok, nak beli tu, nak beli ni. Tapi kita tidak memikirkan apakah yang ada dalam kandungan makanan tu. Kalau ada saturated fat, memang kena tolak tepi lah kalau orang yang yang dah buang empedu ni ini kerana makanan itu suka dihadam nanti untuk menyebabkan inflamasi. Kita tak nak nanti akan berlaku keradangan pula. Ada satu hal ya. Tetapi kalau saya rasa kalau keep on makan gamat, saya rasa tak ada masalah sebab gamat ada anti radang. Betul. Jadi elakkan makan yang punya lemak yang tadi yang mana tak tepung tu ya.
Tapi contohnya minyak zaitun, tengoklah minyak zaitun yang macam mana. Kalau extra virgin tu memang bagus. Memang bagus ya. Selain tu kita perlu juga omega 3 juga yang dapat membantu. Jadi apa lagi? Dalam gamat ada omega 3. Jadi kita jangan tak minum gamat setiap hari. Okey, teruskan Ani. Jadi banyak makanan mentah yang yang kita masukkan macam sayur-sayuran mentah, buah-buahan, minyak lemak yang kurang dan mudah penghazaman. Jadi eloklah makan sayuran dan buah-buahan. Okey. Jadi di sini kan saya dah cakap tadi gamat liquid ni dia sangat bagus sebab apa? Nilai perubatan dia ialah mencegah dan merawat dan mencegah. Jadi maknanya sebelum kita kena kolesitiasis atau batu empedu amalkan gamat sebab apa? Dia ada antivirus, anti radang seperti saya dah sebut tadi kan. Anti arthritis tu unsur sendi lah kan. Jadi untuk anti trombotik beku darah semua tu. Jadi di antara yang kita perlukan ni memang sesuai untuk tubuh badan kita. Kalau tidak KKM tak luluskan. Betul tak? Dan kilang kita pula GMP dan halal JAKIM. Jadi apa yang ada dalam gamat tadi saya katakan sebaiknya bioaktif dia ada banyak boleh memperbaiki sel kita kan. Lepas tu ada omega 3 lepas tu ada lagi collagen untuk apa? Untuk menguatkan lagi kita punya sel-sel dan juga apa yang berlaku pada apa yang tadi 3 organ tu, hati, kulit empedu, pankreas kan sel. Betul tak? Kan sel. Jadi dia membantu, gamat membantu untuk memperbaharui sel. Collagen tu tadi untuk memantapkan lagi kita punya sel-sel kita, otot-otot ataupun tisu kita tadi kan. Tisu pada organ kita tadi. Ya, lepas tu ada 8 jenis zat galian. Sebab itu tadi vitamin diperlukan. Ya, banyak vitamin ada dalam gamat ni tadi. Jadi tak salahlah kalau sesiapa yang mengamalkan gamat tu adalah untuk merawat dan mencegah. Okay, next. Jadi contoh tadi saya katakan, bila kita dah macam susah nak dapatkan makanan-makanan yang tak boleh nak berlemak, nanti sekarang kurang tenaga, rasa lapar kan. Dia minum fiber pack. Fiber pack ini dapat membantu hadkan portion makanan kita kan. Maknanya bagi orang yang macam yang obes kan ataupun nak sebab apa bila kita berlemak tadi ingat bila kita berlemak macam saya lah berlemak juga kan. Jadi bila kita dah makan gamat insya-Allah kita bantu pula dengan fiber. Ya, jadi untuk mengurangkan lemak. Jadi bila lemak tu kuranglah risiko untuk mendapat batu di empedu. Jadi mudah. Bukan tak susah pun bancur minum je sebab dalam tu memang mengenyangkan dan tentu ada oats, ada whey fiber, ada beta-glucan, stevia. Beta-glucan nilai yang sangat-sangat bagus sebab dia akan membantu dinding usus kita untuk memerangkap lemak-lemak untuk dikeluarkan terus ke dalam sebagai najis sebelum dia nak masuk ke dalam usus. Bila dia dah masuk dalam usus untuk pergi ke satu tubuh kita, ke saluran darah, jadi dia dah menyekatlah lemak dekat usus. Itu pentingnya minum fiber. Ya, bagi yang belum ada batu karang, saya rasa fiber untuk melindung lemak daripada penyerapan lemak ke salur darah, ke usus tadi, dan juga kita amalkan jeli gamat dan dia ada stevia. Jadi orang yang kencing manis juga boleh menyebabkan batu karang tadi. Ada juga saya baca artikel tu. Okey, next. Lagi satu item. Ini adalah MaxGuard. MaxGuard ni okey, selain dia mengamalkan kita dah tahulah asma yang bagus, batuk memang anak saya tadi dah batuk-batuk semua saya terus makan MaxGuard sebelum pergi kerja kan. Jadi untuk sistem penghazaman, itu tadi sistem penghazaman kita tu tadi, di mana bila saya cakap tadi usus tu penting. Bila kita dah proses-proses sampai ke usus, dia nak menyerap ke sistem usus kita tu tadi, kena jaga, jangan berlemak dimasukkan ke sana, kan?
membantu radang radang tadi kalau ada jangkitan tadi tu di pedu tu tadi membantu selain pada gamat. Betina sebagai pencair darah juga membantu melawan jangkitan bakteria dan kulat. Jadi bila ada jangkitan di pada pudi empedu tu dia akan insya-Allah membantu. Jadi mencegah kanser lah. Lama-lama ada kanser kanser empedu pun ada. Cuma saya tak tunjuk di sini. Jadi sebenarnya 3 produk ini ada kaitan kepada 3 organ tadi. Hati, pudi empedu, pankreas. So sekarang ni gamat, MaxGuard dan fiber. Jadi 3 memang baguslah untuk kita amalkan untuk mencegah dan merawat. Ingat yang tu. Okey, next ada tak lagi ni? Okey, habis. Okey, itu sajalah setakat ini apa yang saya boleh kongsikan. Harap-harap memberi manfaat kepada semua. Ya, ini saja yang saya dapat share. Saya bukanlah orang hebat mana pun, cuma saya berkongsi mengenai pengalaman apa yang saya tahu. Kalau nak tahu lebih, mana yang saya boleh jawab, mana nak tahu lebih kena jumpa doktor lah ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa persoalan boleh tanya ataupun nak tulis di chatting pun boleh. Kalau tak ada, saya kembalikan kepada mentor kita, Coach Jakia, untuk meneruskan majlis ini. Okey. Okey, terima kasih Ita. Sebenarnya bila cerita empedu ni berlaku juga kepada suami saya ya. Jadi bila yang kita nampak ialah bertukarnya kulit dia berwarna kuning, kan? Tak perasan tau, tak perasan. Kemudian tapi dengan izin Allah lah ya. Sebab kita juga ada orang kata apa, ilmu sedikit tentang kesihatan ya, tentang apa nak kata ya, how should I say, to trace lah, untuk mengesan kan. Jadi jangan ambil mudah saja, kena terus bawa ke hospital kan. Jadi bila bawa ke hospital tu beberapa prosedur dibuat. Prosedur ialah MRI-nya, buat scan lah, banyak macam lah, macam-macam yang dibuat untuk trace. Rupanya susah nak trace benda ni. Jadi kita tahu terus nampak akibat je, sebab tak nampak. Kan? Rupanya benda tu dah berlaku lama, tapi akhirnya akibatnya menderita jugalah. Dia jadi nak muntah, dia jadi nak buang air besar kan. Dia macam tak boleh nak control that. So bila trace kan, punya lama bila nak trace saya rasa walaupun prosedur cepat kita buat ya, dia nampak akhirnya dia batu-batu kecil. Ya, so batu-batu kecil. Sebab setelah ada treatment ya, because dia jadi apa, sebenarnya suami saya jadi macam ni tau, dia jadi infection akhirnya. Ya, infection. So sebab cepat ditrace, akhirnya doktor berbagi ubat-ubat khas untuk infection tu pula. Kan? So lepas tu admitted, lepas tu akhirnya mereka cadang untuk buang empedu. Ya. So masa nak buang empedu sambil tu dia dah makan ubat, dia dah apa kan, apa yang perlu kan, suplemen semua sudah kan. Tak jadi operate sebab nurse dia kena COVID. Nurse yang jaga dia dekat hospital kena COVID. Kan? Penyebab lah kalau tak ada dah potong lah tu. Ya. So rupanya akhirnya tak perlu potong. So dia back to normal, alhamdulillah kesehatannya. Jadi apa yang saya nampak ialah berapa cepat ni kita kena bertindak apabila ada indication. Bila ada alamat-alamatnya, petanda-petandanya, jangan ambil mudah dengan petanda. Jadi kalau petanda tu cepat kita dapat trace, lagi baguslah. Itu sebab bila ini bukan nak mempromo, tapi bagus jugalah ruang ni saya nak cerita. Bagaimana klinik anak saya di Bukit Jelutong tu, dia melakukan saringan kesihatan. Ya, menyaring dulu kesihatan tu, dan kemudian tu kalau benda perlu di refer kepada mereka yang perubatannya lebih, di refer. If not,
kadang-kadang kita dah tahu tu, lepas tu dia beritahu cara nak mengatasinya dan akhirnya kita akan dapat balik kesihatan tu. Kan? Macam I think Ani pun dah pergi kan? Ani dah pergi, Cikgu Maria dah pergi. I think Cikgu Maria punya case is good. Cikgu Maria ada? Rasa macam ada tadi. Cikgu Maria pergi kepada screening kesihatan dia, ya. Pressure dia tinggi, lepas tu turun. Betul tak? Mana Cikgu Maria? Boleh share sikit Cikgu Maria? Ini kita nak cerita tentang screening. Berapa pentingnya mengetahui tentang kesihatan kita. Jadi beberapa prosedur yang dilalui dan cikgu pergi buat screening, health screening. Sebenarnya cikgu ni anak dia pun specialist. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah memang perlu screening tu mesti buat sebab kita nak dapat tahu awal kan. Sebelum dia ada apa-apa simptom-simptom tu kita buatlah kan. Sebab kadang-kadang kita rasa kita ni macam sihat je kan, tak ada apa-apa, tapi dalaman kita tak tahu kan. Tapi bila makan gamat tu insya-Allah lah dia sangat yakin kan. InsyaAllah di klinik Radia tu sebab dia sangat dekat dengan rumah saya. Jadi actually dulu anak dah sibuk suruh pergi buat, nak pergi ke HKL lah, Putrajaya lah mana yang hospital kerajaan kan, tapi masalah sesibuk ada hal-hal urusan orang sakit di rumah dan sebagainya, jadi tertangguh 2-3 tahun nak buat medical check up full medical check up tu tertangguh. Jadi alhamdulillah bila 7 bulan 2 saya masih ingat lagi saya buat pemeriksaan awal. Pemeriksaan macam kita nak pengesan aja bagaimana keadaan rupa dalaman organ kita tu. Jadi alhamdulillah teknologi moden sekarang dan saya sangat berbangga dengan adanya doktor kita, orang kita keturunan legasi Haji Razak ya. Jadi inilah jihad dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah bila dikesan tu hari tu kebetulan kita sibuk kita dari satu program di Shah Alam dan balik terus pergi tahap kedua. Jadi parking pula susah, bawa pula kawan. Jadi tekanan darah tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Selepas rehat dia turun sikit. Lama dipantau. Saya pantau dalam 1 minggu, dia atas nasihat doktor, bimbingan dia macam tu. Dia turun balik lah. Actually bila kita cukup rehat, kita tenang, kita rasa relax, dia normal lah balik. Dia kadang-kadang dia naik tu disebabkan stres, apa yang kita stres masa tu. Alhamdulillah berkat pengesanan awal tu, after 2 weeks kan saya pergi semula, dah normal balik tekanan darah tu. Alhamdulillah. 125 macam itulah dah okey. Kalau tidak awal masa saya pergi tu 160. Lepas tu dia jadi 140 dan macam tu. Jadi sebenarnya saya pun dah buang batu empedu pada tahun 2013 sebelum saya bersara tu dah buang batu empedu. Memang masa tu pakai yang macam doktor yalah tak lama doktor lah tu, Dr. Rosita bagi tahu tadi. Sorry dah. Doktor memang buat lara apa nama tadi? Dia 4 lubang dia tebuk. Dia tebuk kat pipi pusat. Laparoscopik. Yang itulah dia buat tu, dia tak buka secara, dia tak open secara terbuka. Jadi alhamdulillah batu tu sebenarnya tahun 2000 dia dah ada. Tapi bila kita amalkan pemakanan, dia pecah, dia larut, dia kurang, tapi dia jadi balik lah. Dia jadi balik sebab tak jaga makanan. Pemakanan kita tak jaga kan, kita suka makan santan, lemak dan sebagainya. Jadi dia jadi balik batu tu dalam pedu. Jadi pada tahun 2013 tu, bila doktor tengok, dia dah tersumbat kan, dia akan batu tu terkeluar dari pundi tu, dia sumbat saluran pernafasan kita, saluran makanan, saluran makanan. Dia nak keluar tak boleh, jadi tersumbat dalam tu. Jadi sakit. Bila sakit tu kita buat keputusan, doktor advice kita buat pembedahan. Secara itulah jadi dia cuma tepuk aja kan dekat perut 4 lubang. Dia tepuk macam yang Coach Rosita cerita tadi. Jadi alhamdulillah lepas tu kesedaran tentang diet lebih baik ya. Jadi kita jaga makanan. Jadi bila saya buat screening di klinik Radia pada 7 bulan 2,
kolesterol semua okey, tak ada apa, jantung baik, ya, kencing manis tak ada. Cuma tekanan darah masa itulah mungkin disebabkan faktor-faktor tadi. Jadi alhamdulillah saya pergi bulan kedua buat check up di klinik Radia, dia masih okey. Dan sekarang dah normal lah. Ni bulan 8 ni saya pergi after 3 months. After 3 months buat pemeriksaan di klinik Radia. Bulan Ogos ni rasanya mungkin doktor boleh offkan medication yang untuk untuk darah tinggi tu lah. Dia everyday memang dah normal alhamdulillah. Tapi memang gamat tu saya kena double it up. Kena makan pagi, kena makan malam. Dan kita dah tambah dengan fiber memang tak tinggal, dan juga lagi satu sekarang ialah Maxguard. Alhamdulillah Hajah, terima kasih. Okay, so apa saranan cikgu kepada kita? Adakah kita patut take things for granted, ya, ambil mudah, atau melakukan pencegahan lebih awal, dengan melakukan saringan kesihatan? Ya, saringan kesihatan kita insya-Allah memang perlu buat. Nampak macam sihat kan? Sebenarnya tak ada orang yang 100% sihat lah, kecuali terutama organ dalaman yang kita tak nampak. Kan memang kita tak tahu apa kat dalam badan kita kan. Jadi bila kita dah belajar sikit-sikit ni baru kita tahu. Jadi untuk menjaga, mencegah terutama dah usia emas ya, buatlah saringan kesihatan awal. Jadi kita boleh berjaga-jagalah, mencegah kan lebih baik daripada mengubatkan. Dan mencegah pun murah kosnya. Masa saya pergi tu dapat free pula masa tu awal kan. Lepas tu rawatan seterusnya tu sangat berpatutan lah. Dan paling mudah lagi ialah tak payah beratur kan. Jadi kita dapat set masa kita 8.30, kita pergi 8.30 dapat masuk terus. Macam itulah. Jadi saringan kesihatan itu sangat penting lah, dah memang kena buat. Walaupun orang muda pun kena buat saringan kesihatan awal. Okey, sebenarnya untuk saringan kesihatan, Kementerian Kesihatan di klinik-klinik kesihatan ada melakukan saringan kesihatan dah. Ya. Dia memang kalau kekitan kerajaan dia free lah kan. Ya. Kalau bukan kekitan kerajaan kena bayar tak? Apa ya? Saringan kalau biasa-biasa kadang-kadang ada yang hari tu kawan tu cakap dia pergi buat tu sampai yang 1,000 pun ada. Oi. Itu ada satu ustazah tu dia guna medikat sebenarnya kan. Dia pergi buat 1,000 dia kata sebab complete. Dia sekali dengan NGO tu kan. Apa yang Dr. Syakir ada tu, dia complete. Kalau di klinik Radia itu yang 430 tu aja. 400 lebih tu. Yang complete, yang jantung, yang apa lagi satu tu. Yang awal tu saya tak buat. Dia buat complete tu, ada yang swasta sampai 1,000 lah. Sekarang dia dah ada mesin besar X-ray. Wow, alhamdulillah. Bolehlah masuk tengok mesin X-ray dia. Dan Saya itu punya bulan Ogos ni lah pemeriksaan ulangan kan. Yang biasalah. InsyaAllah lah nanti minggu kedua saya pergi. Minggu kedua pula, minggu ketiga. Saya nampak juga cikgu dah nampak berbeza. Dulu mudi sikit, sekarang okey ceria. Kita kena tanya Rosita itu lah. Banyak belajar dengan Sifu Biza. Lepas tu, kalau dulu kan mata macam merah sangat kan, mungkin dalam kan. Tapi sekarang saya nampak dah hilang yang merah-merah dalam mata tu. Dulu pun ada masalah mata juga kan, masalah mata. Sebab saya rasa mungkin Maxguard ke apa yang boleh bantu kan. Mata tu dia memang sangat sensitif lah. Kan ada umur macam ni, tukar cermin mata tak kena. Okey sekarang alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Jadi maknanya syukurlah seadanya dengan usia kita kan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak ialah di akhir hayat ialah I know kakak. Cucu punya friend dah datang. Okay, thank you. Okay, bye. Okay. This is your bag. Okay, bye. I give you. Okay, go. Apa ni bibik semalam tak ada. Aduh, macam-macam. Okay, bye. Terima kasih. Okay. Jadi maknanya bila kita berada dalam bidang ini ya, sekurang-kurangnya kita tahu apakah itu kesihatan,
apakah itu suplemen, apakah itu organ dalaman, ya, secara tak langsung dah ada dalam satu universiti, ya, kan? Dan universiti kita ialah lifelong learning university. Kita adalah universiti sepanjang hayat. Itulah yang kita bawa dalam Akademi Jaribas. Supaya kita berpesan-pesan ke arah kesihatan, bukan hanya cakap saja tetapi kita membawa fakta-faktanya. Bukan autanya, kan? Ini bukan auta, dia real fakta. Jadi kita bawa mereka-mereka yang dengan izin Allah ialah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan untuk saya katakan bahawa jagalah kesihatan itu, ya. Jangan take things for granted, ya. Walaupun kita dah makan apa pun, kita pergi cek dulu. Kalau cek dah bagus, 1 tahun sekali baru kita pergi. Dia akan beritahu, setahun lagi. Kalau dia tengok macam lain macam je, okey 3 bulan datang balik, ya. Atau kadang-kadang sebulan datang balik, ya. Tapi sampai bila dia dah okey, dia tak minta dia datang pun. Nampak tak? Ya, jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan, sebab kesihatan itu adalah keimanan, untuk kita menikmatinya dengan sebaik mungkin, kemudian kita boleh share dengan ramai orang lain. Jadi itulah dia. Terima kasih Ita, because selalu membawa banyak lagi di cerita dalaman. Sampai semalam nak cerita apa tak? Adalah, dia kata. Jadi saya kata okeylah. Saya bagi tajuk dia. Itulah tajuk yang saya bagi. Kan? Jadi alhamdulillah sama-sama kita, insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada Ani untuk anda semua. Hari malam besok kita ada KMK. Ya. Dan taklimat kita tentang kemahiran keusahawanan membawa keusahawanan melalui kemahiran. So tahniah semalam ni saya dapat bersama dengan grup daripada Gamat Power, is it the kumpulan The Power of what? And apa nama kumpulan itu? Team Power. Team Power, Jari Emas Team Power. Wow, Jari Emas Team Power. Dah lama dah nama tu aja. Tapi insya-Allah akan power lah. Makan power, ya. Oh, dahsyat, kita jadi Power Ranger. Ya, Kan? amin, amin. Jadi saya ucapkan tahniah kerana dapat mengadakan satu projek ataupun booth, ya, dan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dan semalam bila saya tengok ada seorang datang, nama Rashidah, kan? Ada tak Rashidah pagi ni? Oh, tak ada. Mula dah urut muka, tangan boleh tak tangan? Bau boleh tak bau? Lepas sebelah tangan, sebelah lagi boleh tak? Tapak tangan boleh tak? Boleh tak? Kan? Last sekali, kaki boleh tak? Jadi akhirnya, ya, subhanallah, beliau adalah akan menjadi peserta pada 20 hari bulan. Immediately bila bercerita tentang training, apa yang dia boleh dapat, kan? Dan dia juga actively di masjid, dan kita cerita apa yang dia boleh buat kat masjid, dan terus menerima tawaran pelawaan untuk join kita dalam program. Jadi Allahu'alam, kalau kita tak keluar mana kan kita nak tahu. Tapi Ya, Aja, nak tambah sikit aja. Boleh. Alhamdulillah, saya ucap tahniah pada tim kita yang leader kaunselnya ialah Darusita sendiri. Sebab bila kita bertemu ramai orang di luar sana tu, kita kena siap sedia sebenarnya. Contoh macam yang kita pernah cerita, ada Darusita cerita tu, tiba-tiba kita didatangi oleh orang yang tengah memang perlu bantuan betul, yang sakit senggut, tengah putam pitam dengan apa. Jadi sekiranya kita tak ada matron hari tu, kelang kabut juga kami. Itu satu hal. Jadi bila ada matron yang knowledge, yang tahu kan, yang ada skillnya, jadi terus bawa dapat bantu secara tu kan, kita niatnya nak bantu ramai orang kan. Jadi alhamdulillah. Yang keduanya macam Ain sendiri, setelah pergi advance course tu dengan Nuraini sendiri pergi, Coach Nuraini sendiri pergi juga kan. Tiba-tiba bila customer tu kita kata kita offer untuk dia wajah, tapi dia minta bau, dia minta tangan. Okey, Ain boleh buat tangan. Dia minta kaki, kita boleh buat kaki sebab kita dah pergi advance course. Jadi bila nak keluar ni, ilmu kita sepatutnya jangan calang-calang lah. Kan kadang-kadang orang uji, kalau katanya terapis tapi tak reti buat kaki, tak reti buat tangan, jadi kita akan rasa dimotivate kat situ kan. Jadi alhamdulillah tim kami
dah ada Coach Nuraini, Ain, macam Nusita sendiri. Kita dah ada Nur Syamia yang dah pergi ke advance course. Jadi bila kita buka booth di luar, macam semalam saya nak aja berbual dengan Ustazah Walidah, kata tak apa nanti kita PM sendiri ya. Memang kita perlu ada satu team dan perlu ada saling bekerjasama lah macam kita punya tagline KITA tu kan. Jadi alhamdulillah, jadi saya bersyukur dan ucap tahniah juga pada coach-coach yang dah pergi advance course. Jadi at least lepas ni ramai-ramai lah pergi advance course. Kita tak tahu orang sangat memerlukan kita. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam. Banyak idea Cikgu Maria. Okey, sebenarnya satu lagi Cikgu, pada kita yang buat dekat Ampang ni, ya, saya syorkan supaya sesiapa yang nak recharge, cepat-cepat masukkan nama untuk recharge. Because dekat Ampang, dia one thing good about it, because dia dalam auditorium tau. Yeah, so bila dalam auditorium, dia ada bertangga, jadi you akan nampak exactly penceramah. Kemudian dekat kita belakang penceramah tu ada big screen. Dekat skrin tu dia akan tunjukkan cara-cara step by step. Jadi saya nampak orang yang belajar dekat college community, dia dapat ilmu yang agak mantap lah. Yeah. Jadi pada siapa yang belum lagi masuklah, segerakan pendaftaran, dan juga kepada mereka yang dah masuk untuk recharge, saya encourage you to recharge. Kita akan tambah kali ini, kita akan cerita juga tentang spa mata. Bagaimana nak spa mata. Jadi ini juga amat diperlukan oleh masyarakat ramai. Bila yang datang jumpa ni selalu orang-orang yang matanya dah kurang berfungsi kan. Dan letih, mata tu mudah letih. Jadi kita akan bawa topik tentang spa mata. Okey. Jadi insya-Allah kita sama-sama lah ya, hari demi hari kita carilah ilmu seolah-olah kita nak mati besok. Tapi kita cari harta seolah-olah nak hidup selama-lamanya. Jadi yang penting ialah sihatnya, kemudian kayanya, kemudian bahagianya. Right? Jadi untuk tu terima kasih semua ya. Nanti satu hari Cikgu Maria juga diminta menjadi presenter pada pagi, khas untuk bagaimana to prepare yourself to do program. Sebab saya tahu ini kelebihan yang ada pada Cikgu Maria. Dia bab mengurus tu memang pandai lah. Mengurus, merancang, to supervise, to make sure things happen. Kalau tak percaya, pergilah ke sekolah yang telah ditinggalkan. Beliau adalah merupakan guru besar sekolah rendah taman TTDI kan? TTDI ya? Kalau you pergi kat sana, you tengok surau dia, you tengok dia punya landscape dia, rupanya datang daripada buah fikiran daripada Cikgu Maria. Dan seterusnya diteruskan oleh generasi baru, tapi generasi baru ni tak lupakan orang yang memula berfikir. Jadi dari situlah saya nampak kekuatan yang ada pada Cikgu Maria ialah dia boleh merancang benda tu dan dia follow through. Itu sebab dia boleh bercakap tadi, dia follow through. Dia tahu apakah kebolehan yang telah dibina oleh team power. Kan? Jadi macam hari tu kita tengok semalam ya, bila Ustazah Kalsum kata tak tahu cara dia kan, Ustazah Kalsum boleh refer dekat dia orang ni. Jadi insya-Allah kita juga akan turunlah kalau boleh ya kan, Ustazah Kalsum kumpulkan orang, mungkin kita akan turunlah. Kita turunlah ramai-ramai. Kita kata apa? Jari mas tuyu lah. Berombongan Makcik Kia lah kita kan. Nak tak buat rombongan Makcik Kia? Kan kita buat rombongan Cik Kia, kita pergi satu tempat, kita bermesra dengan masyarakat sekeliling, kan? Lepas tu kita carilah pemakanan sedap di kawasan tu, kemudian kita balik. Okay. Jadi untuk tu saya serahkan balik pada ni, insya-Allah kita doakan sama-sama dan supaya berfaedah terus Allah memberikan kesihatan yang optimum insya-Allah, because puan ni memang kental jiwanya. Dia sakit pun dia akan senyum, tak ada apa, okey dia kata kan. Tapi kita doakan supaya puan terus mendapat kesabaran yang kuat. Allah sedang menyayangi puan. Okey. Jadi untuk tu saya serahkan kepada Ani dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hajakia, terima kasih Coach Rosita. Terima kasih juga kepada Cikgu Maria di atas perkongsian sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat apa yang telah dikongsikan. Jadi tadi kita telah dengar betapa pentingnya kita menjaga kesihatan hempedu kita bagi mengelakkan terjadinya batu hempedu. Jadi kita sebagai Rania perlulah mengamalkan produk-produk kita jadi gamat, fiber dan juga amino segat. Di samping itu sama-samalah kita menyebarkan manfaat produk kita kepada masyarakat luar. Mudah-mudahan kita berada dalam masyarakat yang sihat, yang bebas dari batu hempedu, insya-Allah. Jadi kami juga mendoakan agar Bonda Faridah terus dikurniakan kesihatan yang baik dan keluarganya juga dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi saya rasa kita sampai di sini dulu kita pada pagi ini. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi sembang subuh pagi esok bersama dengan tim writer. Jom ramai-ramai kita ke PKNS Shah Alam pagi ini.